Assalamualaikum. Bersambung lagi kita untuk perbincangan modul sains untuk soalan yang ke-7. Okey, saya buat sikit-sikit dahulu supaya bila kita Google Meet nanti taklah masa itu terlalu panjang ya. Okey, tanpa kita buang masa, kita teruskan dengan soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 berbunyi begini. Pelajar 7.1 menunjukkan banjir yang sedang melanda Kampung Damai dan sekolah telah dijadikan sebagai pusat pemindahan banjir. Sekumpulan sukarelawan telah bertugas di pusat tersebut. Okey, di bawah arahan tu ada bagi satu gambar. Biasanya bila awak dapat soalan bergambar ni, sebenarnya gambar tu sangat ada sebab kenapa dia letak kat situ. Sebenarnya itu untuk membantu awak menjawab soalan. Okey. Jadi kita tengok soalan yang pertama ialah nyatakan satu sifat fizik air. Okey, tajuk air ini kita belajar semasa di tingkatan 2. Okey, jadi pertama kalau awak ingat, sekejap saya keluarkan pen saya. Okey, kalau awak ingat masa bengkel teknik menjawab soalan sains, pertama yang dia sebut ialah katalah kalau awak mesti buat benda ni supaya boleh fokus apa soalan tu nak kalau kita nak. Okey, jadi kata kunci dia ialah nyatakan. Dia suruh nyatakan. Nyatakan apa? Satu sifat fizik bagi air. Dia punya kata kunci ni ialah nyatakan. Saya highlightkan semula sebab supaya awak tahu ayat yang mana saya baca. Kemudian waktu dekat sini markah dia 1. Maknanya awak kena tulis berapa jawapan? 1 jawapan saja. Okey, apa yang saya tulis kat sini awak mesti catatkan. Macam kita belajar tingkatan 2 dulu, sebenarnya sifat fizik air tu ada lebih daripada 1 lah. Okey, kalau awak tulis dekat sini jawapan awak ialah awak tulis tiada bau. Dapat markah. Air kan? Air memang tak ada bau. Atau awak tulis tiada rasa. Atau awak tulis tiada warna. Atau awak tulis takat didih air 100 darjah Celsius. Atau awak tulis takat beku air 0 darjah Celsius. Atau awak tulis ketumpatan air 1 gram per cm padu. Okey, mana-mana satu jawapan yang saya senaraikan kat sini, awak tulis 1 dapat markah. Okey, tapi untuk kita punya perbincangan ni, awak salinlah semua sifat-sifat fizik air. Okey, ada yang tanya, cikgu, sifat fizik tu maksudnya apa? Okey, saya tukar pen saya sekejap. Kita ambil warna hitam. Okey, apa maksud sifat fizik? Okey, di sini ya. Sifat fizik ni apa? Okey, catatlah situ supaya awak faham. Okey, sifat fizik maksudnya, sifat fizik ni ialah kualiti yang kita dapat kenal pasti dengan menggunakan 5 diri manusia. 5 diri manusia contoh macam apa yang kita nampak, apa yang kita boleh bau dan boleh rasa. Jadi kat sini, contoh yang kita guna diri ni ialah tiada bau, tiada rasa, tiada warna ni kita boleh guna diri kita. Atau kualiti tu kita boleh gunakan diri manusia atau alat pengukur. Contoh alat pengukur ialah ni. Takat didih air 100 darjah Celsius. Awak pakai apa? Termometer. Takat beku air 0 darjah Celsius. Awak guna termometer. Okey, kemudian ketumpatan air ni pun kita gunakan alat untuk ukur. Gram per cm padu. Gram ni jisim, cm padu ni isi padu lah. Kita kena guna alat untuk ukur. Itulah maksud sifat fizik. Okey, jadi kalau saya bagi contoh yang lain lah. Apa sifat fizik
sifat fizikal Amir. Kalau cakap Amir, awak nak terbayang dia tu macam mana rupa orang dia, sifat fizikal dia, daripada apa yang kita nampak kat dia macam mana. Orangnya putih, itu sifat fizik dia, kulitnya putih, matanya besar, bersung pipit, itu semua adalah sifat fizikal bagi Amir. Boleh? Okey, sekarang kita pergi ke okey, kenapa haiwan tadi terapung? Kita tulis mesti ada kaitan dengan ketumpatan. Jadi kalau dia terapung, maknanya dia lebih tumpat ke kurang tumpat daripada air. Kalau ketumpatan ni, kita mesti bandingkan dua benda yang terapung dalam apa. Okay, jadi kalau tengok haiwan ni semua yang mati kan. Okay, boleh nampak ni yang tadi ni. Yang saya bulat tadi ni. Okay, dia mati dah. Dia terapung atas apa? Atas air. Dia terapung dalam air. Okay, jadi jawapan awak kita boleh tulis macam ni. Sebab dia tanya mengapa haiwan terapung. Dia suruh terangkan. Jadi pertama, kenapa dia terapung? So, sini baliklah. Haiwan terapung kerana tulis kat kertas awak. Sambil dengar, sambil tulis. Okay, haiwan terapung kerana ketumpatannya kurang dari air. Kalau ketumpatan kurang dari air, dia terapung. Jadi kalau ketumpatannya lebih tinggi daripada air, dia tenggelam. Okey, kedua. Kenapa dia boleh jadi ketumpatannya kurang daripada air? Kerana apa? Kerana boleh tulis. Mana saya punya pen tadi? Okey, sini. Terdapat ruang udara dalam badan haiwan. Tengok sini. Okey, jadi awak tulis ayat ni. Ini kalau tulis macam ni, awak dapat 1 markah. Okey, lepas tu ayat yang kedua ni. Ini kalau awak tulis, awak dapat 1 lagi markah. Jadi markah penuh dia ialah 2. Kita pergi ke soalan seterusnya C. Okey, C dia masih lagi berkaitan dengan banjir tu, kisah banjir tu. Okey, jadi tengok dia punya arahan dia. Okay, sukarelawan mengeringkan pakaian yang basah seperti tunjukkan dalam Raja 70-an 2. Okey, dalam 70-an 2 boleh nampak ada kipas. Dia ada buat anak panah. Maksudnya kipas ni sedang berpusing. Okey, pakaian dia letak bawah kipas. Okey, jadi apakah soalan dia? Hilap terangkan. Soalannya dekat sini lah. Terangkan mengapa pakaian dapat dikeringkan dengan lebih cepat. Dia suruh terangkan kenapa pakaian tu kering lebih cepat dengan kita letak dia di bawah kipas. Okey, ni masih lagi tajuk dalam air dan larutan tingkatan 2. Okey, jadi pertama awak kena ingat lagi faktor-faktor penyejatan. Apa yang menyebabkan baju tu kering disebabkan air pada baju tu dah bertukar menjadi gas. Air tu dah tersejat. Okey, jadi faktor-faktor penyejatan ada 4. Okey, awak catat sikit kat bawah tu. Okey, ada situ ada kat sini bawahnya. Okey. Ada 4 faktor penyejatan. Saya tak tahu. Okey, nombor 1 yang menyebabkan air tu tersejat lebih cepat atau lebih lambat ialah kelembapan udara. Contohlah kalau mak awak jemur baju,
Hari tak hujan tapi mendung je. Bila mendung kita rasa sejuk kan? Maksudnya udara lembap kan, wah air banyak dalam tu. Jadi baju lambat kering sebab penyejatan dia, kadar penyejatan dia adalah rendah. Okey, faktor yang kedua ialah suhu persekitaran. Okey, kalau suhu panas, maka penyejatan, kadar penyejatan adalah tinggi. Jadi baju cepat kering. Okey, yang faktor ketiga ialah luas permukaan air yang terdedah pada udara yang terdedah. Contohnya lupa air yang besar dengan lupa air yang kecil tapi dalam, siapa yang lebih cepat kering? Tentulah lupa air yang besar tapi cetek sebab luas permukaan yang terdedah pada udara tu lebih besar. Okey, yang keempat ialah pergerakan udara. Okey, daripada 4 faktor yang kita dah tulis ni, okey, nombor 1 sampai nombor 4, yang mana ada kaitan dengan gambar yang kipas berpusing tu? Bila kipas tu berpusing, ada angin kan? Jadi yang mana satu? Nombor 1 ke? Faktor yang pertama ke? Kedua ke? Ketiga ke? Keempat? Tentulah sekali bila kipas tu berpusing, faktor yang terlibat ialah faktor yang keempat. Ada kaitan dengan pergerakan udara. Jadi, kenapa dia letak bawah kipas? Sebab apa dia letak bawah kipas? Supaya udara bergerak lebih laju. Jadi, awak boleh tulis sini lah. Kenapa dia dapat lebih cepat bila letak bawah kipas? Kerana pergerakan udara lebih laju. Okey, jadi apa kaitannya dengan bila tulis pergerakan udara lebih laju, kena nyatakan apa jadi pada penyejatan. Jadi awak tulis situ kadar penyejatan air lebih tinggi. Okey, dekat sini saya tunjuk Okey, kalau tulis ini dapat 1 markah. Dia punya sebab dia 1 markah. Okey, atau kita tahu letak bawah kipas atau awak tak pakai pergerakan udara, awak tulis kelembapan udara rendah. Okey, atau awak tulis kelembapan udara rendah. Jadi sambung ayat dekat sini lah, oleh itu kadar penyejatan air lebih tinggi pun dapat markah juga Atau awak tulis dia punya alasan, awak terangkan satu lagi awak tulis suhu Atau kalau awak tulis suhu persekitaran tinggi, alasan dia pun sama maka kadar penyejatan air lebih tinggi pun boleh. Jadi kalau kita ada alasan dan penerangan dia, kita dapat 2 markah. Okey, soalan seterusnya, soalan D. Ini adalah soalan yang terakhir sebelum masuk soalan ke-8. Okey, Raja menunjukkan cerik P dengan cerik Q mengandungi 2 jenis minuman panas untuk mangsa banjir. Masih lagi kaitan dengan banjir. Saya harap rumah tak banjir lah musim-musim hujan ni. Kalau banjir tu susah sikit. Okey, jadi awak kena duduk sini. Pada kertas awak tu boleh je highlight. Saya tak kisah. Saya lagi suka lah kalau saya nampak awak ada garis-garis tu. Maksudnya memang fokus pada soalan. Okey. Kita tengok dalam cerik P ada air panas.
dalam cerik Q ada air panas dan kopi. Maknanya dalam cerik Q ni ada air kopi, dalam cerik P tu air biasa, air masak. Okey, soalan dia, berdasarkan darjah 7.3, minuman panas dalam cerik manakah mempunyai takat yang lebih tinggi? Terangkan. Okey, jadi kalau tengok markah dia 3. Okey, jadi bila tengok soalan, pertama kata kunci terangkan. Okey, sebenarnya kat sini dia ada beberapa pertanyaan. Okey, kalau tengok markah dia 3, jawapan dia mestilah lebih panjang. Okey, soalan pertama dia tanya ialah minuman panas dalam cerik yang mana mempunyai takat didih yang lebih tinggi? Pertama, awak kena pilih antara cerik P ke cerik Q. Yang ada air panas saja ke ataupun air panas dan kopi? Okey, kat sini kalau awak tulis jawapan, dia suruh pilih. Sepatutnya jawapannya ialah air panas ke air panas dan kopi. So sini. Jadi jawapannya ialah Q, air panas dan kopi. Okey, kalau awak tulis Q je dapat 1 markah. Okey, kenapa? Kerana dalam Q ada kopi kan? Awak tulis sini kerana Q mengandungi kopi. Okey, jadi atau awak boleh tulis, kalau tak tulis kopi, awak tulis benda asing pun boleh. Benda asing. Okey, dapat 1 markah. Okey, kemudian penerangan yang kedua ialah kalau dia ada kopi, jadi benda asing meningkatkan takat didih air. Itulah dia jawapan untuk soalan nombor 7. Kita sambung dengan soalan nombor 8. Okey.